Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu sekali lagi dalam kelas rakaman bagi murid-murid yang tidak dapat menghadiri kelas online. Jadi mukadimah pada hari ini akan masuk pada tajuk baru, uh, iaitu sifat bagi orang yang bersyahadah. Okey, untuk hari ini, sebelum ni kita dah belajar sifat berani, sifat takwa. So hari ini kita akan masuk sifat yang ketiga bagi orang yang bersyahadah, iaitu rajin berusaha. Baiklah. Anak-anak boleh bersedia dengan buku teks. Buku teks muka surat. Okey, anak-anak boleh buka buku teks tajuk sifat orang bersyahadah, iaitu sentiasa berusaha, sentiasa berusaha, muka surat 21. Baiklah, mukadimah teruskan dengan petikan dalam buku teks. Mukadimah akan bacakan sebuah kisah tokoh ilmuwan. Okey, tokoh ilmuwan iaitu Ibnu Sina. Okey, kisah Ibnu Sina memahami Aristotle. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan dan cendekiawan Muslim yang begitu terkenal, sama ada dalam dunia Islam maupun dunia Barat. Beliau telah banyak menulis mengenai falsafah dan sains. Pada suatu hari, Ibnu Sina ingin memahami hasil karangan Aristotle, iaitu seorang ahli falsafah Yunani yang terkenal. Lalu dia pun mula membaca karya Aristotle. Akan tetapi, dia tidak memahami apa yang dibacanya itu. Lalu, dia mengulangi kembali pembacaannya untuk kali kedua. Namun, dia masih tetap tidak memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Aristotle. Setelah 40 kali membaca karya tersebut, Ibnu Sina masih belum dapat memahami apa yang dibacanya. Beliau hampir berputus asa dan mahu berhenti membaca. Lalu beliau pun berjalan keluar rumah dan singgah sebentar di kedai buku. Pemilik kedai buku tersebut melihat keresahan pada wajah Ibnu Sina. "Kenapakah wajah tuan tidak gembira?" tanya pemilik kedai itu. "Saya tidak dapat memahami tulisan Aristotle, ahli falsafah Yunani yang terkenal itu. Saya telah membaca 40 kali karyanya, namun masih belum mendapat apa yang ingin disampaikannya itu." Maka peniaga kedai tersebut pun berkata, "Oh, mungkin ada satu karya ini boleh membantu tuan. Nah, inilah dia, kitab kecil yang ditulis oleh ilmuwan Islam kita, Al-Farabi, mengenai karya Aristotle. Mungkin ia boleh membantu tuan memahami apa yang ditulis oleh Aristotle." Ibnu Sina pun membeli kitab Al-Farabi dan mula membacanya. Apabila dia habis membaca kitab kecil Al-Farabi itu, dia mula memahami satu persatu apakah yang dimaksudkan oleh Aristotle. Berkat usahanya yang gigih dan tidak mengenal putus asa, Ibnu Sina telah menjadi seorang pensyarah yang terbaik dalam dunia Islam. Baiklah anak-anak, ini adalah kisah tokoh ilmuwan. Macam mana dia mula untuk memahami sebuah karya yang mana dicuba berkali-kali, dia masih tidak dapat memahami. Hampir 40 kali dia cuba memahami, namun dia gagal. Tapi setelah dia bertemu dengan pemilik buku,
Dan pemilik buku tersebut, pemilik kedai buku tersebut telah memberikan dia satu buku panduan untuk membantu menyelesaikan masalah dia. Akhirnya Ibnu Sina berjaya memahami apa sebenarnya yang dikehendaki oleh karya Aristotle tersebut. Apa yang Mukadimah nak jelaskan di sini ialah kita belajarlah macam mana, usahalah sebaiknya sehingga kita mencapai apa yang kita nak. Kadang-kadang bila kita menghadapi peperiksaan, kita gagal, kita dah kecewa. Sebenarnya kita kena contohi sikap yang ada pada Ibnu Sina. Tak ada orang kata tidak ada rasa kecewa walaupun sekali dua kali. Bayangkan nak dapat dia rasa semangat tu sampai 40 kali. Kalau kita sekali dua kali, kadang-kadang kita dah rasa kecewa. Ini adalah sikap yang telah dimiliki oleh Ibnu Sina di dalam dia mencari ilmu. Dia tak pernah putus asa. Okey. Kita boleh rujuk pada buku teks seterusnya. Masih di muka surat 22. Okey, hak manusia adalah untuk berusaha bersungguh-sungguh. Manusia ini dia ada hak dia. Hak dia dia sebagai manusia ni ada hak untuk berusaha bersungguh-sungguh. Tak ada siapa boleh halang dia. Itu diri dia. Sebagai orang yang bersyahadah, kita perlu meyakini bahawa hasil usaha itu adalah hak Allah. Jika kita orang bersyahadah, kita kena yakin usaha kita, kejayaan kita semua adalah hak Allah. Tapi hak kita apa? Hak kita berusaha bersungguh-sungguh. Kalau Allah beri kita kejayaan, kalau kita berjaya, sebenarnya itu adalah hak Allah nak beri kita berjaya. Kita hanya berusaha untuk mendapatkan kejayaan tersebut. Oleh itu, manusia hendaklah berusaha, kemudian berdoa kepada Allah. Okey, Maklimah sentuh sikit tadi Ibnu Sina sebagai panduan. Dia adalah seorang ilmuwan dan cendekiawan. Cendekiawan ni orang bijak pandai. Sangat terkenal di dunia Islam. Dalam dunia Islam ni memang dia sangat terkenal dengan ilmu-ilmu yang disampaikan, yang dipelajari. Dan juga dia terkenal dalam dunia barat. Banyak menulis tentang falsafah dan sains. Dia ni terkenal dalam bidang falsafah dan sains. Okey, kita boleh tengok pada buku teks muka surat 23. Sekejap ya, Maklimah nak cek. Okey, buku teks muka surat 23. Allah memberi manusia pilihan. Allah memberi kita pilihan. Kita jangan kata, saya buat benda ni sebenarnya Allah dah takdirkan. Saya gagal, Allah dah takdirkan. Sebenarnya Allah bagi kita pilihan. Kita nak berjaya, kita buatlah pilihan. Nak belajar ke? Tak nak belajar. Itu pilihan di tangan kita. Kenapa orang lain berjaya? Kenapa kita tak boleh berjaya? Sebab kita tak buat pilihan yang betul. Okey? Yang kedua, berusaha bersungguh-sungguh untuk berjaya. Kalau kita berusaha bersungguh-sungguh untuk berjaya, insya-Allah Allah akan beri kita kejayaan. Walaupun ada juga murid yang berkata, saya dah usaha sungguh-sungguh tapi tak berjaya juga. Bila situasi macam ni, apa yang kita boleh katakan, Allah bukan tak nak bagi dia kejayaan, tapi Allah nak menguji kesabaran dia. Adakah dia rasa putus asa? Bila dia tak berjaya, dia akan berusaha macam mana kisah Ibnu Sina tadi. Sehinggalah akhirnya Allah kurniakan dia kejayaan sebab dia seorang pelajar, seorang murid yang tak pernah putus asa walaupun dia pernah gagal. Yang ketiga, berdoa dan bertawakallah kepada Allah. Kita dah baca buku banyak dah, kita dah berusaha, kita dah spend masa untuk buat ulang kaji semua. Akhir sekali, setelah kita berusaha tadi, kita tadah tangan pada Allah supaya Allah berikan kita kejayaan. Kita jangan lupa doa kepada Allah. Dan yang terakhir, tawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Kita serahlah segalanya pada Allah. Ingat, kita berusaha, lepas tu kita dah usaha, kita doa, dan yang ketiga, kita serah kepada Allah.
Kalau Allah beri kita kejayaan, adalah rezeki kepada kita. Kalau kita masih belum berjaya, Allah nak suruh kita berusaha lagi, berdoa lagi kepadanya. Setiap kejayaan diberikan atas kemudahan Allah dan bukan kerana usaha manusia semata-mata. Ini kita bimbang, bila kita berjaya, kita akan rasa itu kejayaan kita. Tidak. Sebenarnya bila kita berjaya, kita dapat keputusan cemerlang, itu adalah kerana keizinan Allah untuk memberi kita kejayaan. Jadi kita tidak boleh menjadi manusia yang bangga diri dengan hasil usaha dia. Kalau Allah tak beri kejayaan tu, dia tak akan berjaya walaupun dia belajar macam mana pun. Yang kedua, kegagalan juga adalah kehendak Allah. Gagal pun adalah di atas kehendak Allah. Sebab tu kita ni kena sentiasa berusaha. Bila ada kegagalan berlaku dalam diri kita, kita bukan jadi orang yang kita kata pasrah. Kegagalan tu itu adalah ujian untuk kita meningkatkan diri kita. Okey, ada hikmah yang ingin ditunjukkan oleh Allah. Kenapa kita gagal ni? Sebenarnya ada hikmah. Kalau kita sabar, kita usaha, hikmahnya rupanya kita nak dapat yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah hikmah yang kita tak tahu. Okey, sikap ini dapat dilihat daripada sikap Rasulullah semasa berdakwah di Taif. Semasa Rasulullah berdakwah di Taif, ya. Semasa Rasulullah berdakwah di Taif, baginda dilayan dengan kasar, malah dibaling dengan batu oleh penduduk Taif, termasuk kanak-kanak dan hamba-hamba. Walaupun begitu, Rasulullah tidak berputus asa. Baginda berdoa kepada Allah supaya membuka pintu hati penduduk Taif. Dengan sikap Rasulullah yang tidak berputus asa ini, akhirnya selepas baginda berjaya menawan kota Mekah, penduduk-penduduk di Taif yang pernah menyakiti baginda dahulu datang berpuak-puak untuk menyatakan keislaman mereka. Apa yang kita boleh contohi dalam kisah Rasulullah semasa perang Taif? Rasulullah tak pernah putus asa walaupun Rasulullah dibaling dengan batu, walaupun Rasulullah dikecam oleh penduduk Taif, sehingga Rasulullah menadah tangan memohon supaya Allah membuka pintu hati kepada penduduk Taif ini. Akhirnya dengan kuasa Allah, penduduk Taif ni yang pernah menyakiti Rasulullah ini datang berpuak-puak untuk menyatakan yang dia nak memeluk Islam. Hebat kan kuasa Allah? Okey, pengajaran daripada cerita ini. Orang yang bersyahadah akan menerima setiap cubaan yang datang daripada Allah. Orang yang bersyahadah ni memang Allah akan uji dia. Ada masa Allah beri dia kejayaan, ada masa dia akan menghadapi kegagalan. Semua itu adalah ujian dalam kehidupan. Orang yang bersyahadah tadi, dia menghadapi ujian dengan tenang. Dia tak pernah merungut. Kenapa pula Allah bagi aku gagal? Kenapa Allah tak bagi dia gagal? Dia tak akan merungut. Sebab dia adalah orang yang bersifat syahadah yang memang berlaku dengan seiring. Seperti yang kita telah terang sebelum ini. Mereka tidak berputus asa, malah terus berusaha, tidak seperti orang kafir. Mereka cepat berputus asa dan kadang-kala kecewa mendorong mereka untuk membunuh diri. Bila kecewa dalam hidup, nak bunuh diri. Ada kan kisah seorang pelajar tak dapat keputusan cemerlang dari PSR, bunuh diri. Sebenarnya Islam tidak mengajar kita menjadi manusia seperti itu. Sebab itulah kita kena ada sifat rajin berusaha. Walaupun gagal, usaha lagi. Walaupun gagal, usaha lagi. Jangan sampai kita rasa fed up dan kita mengambil keputusan yang tidak sepatutnya kita ambil. Okey, firman Allah dalam surah Yunus, Mak Limah bacakan. Maksud dia, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa daripada rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Janganlah kita berputus asa dengan ujian yang Allah telah kurniakan kepada kita. Okay, Mak Limah rasa setakat ini sahajalah pelajaran kita. Dan Mak Limah bagi yang tak join kelab online boleh klik nanti
link Google Doc untuk kita jawab soalan berdasarkan video yang Mukadimah dah rakam ini. Jadi Mukadimah sudahilah kelas kita pada hari ini dengan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.